apakah dia sumber-sumber keuangan jangka pendek? Okey, dalam chapter 9 ini, apa yang perlu pelajar dapat atau pelajari adalah yang pertamanya, mengetahui apakah itu short term financing dan long term financing. Yang keduanya adalah mengetahui apakah dia jenis-jenis short term financing. Ya, di mana kalau dalam buku teks dibahagikan kepada 3, iaitu spontaneous liabilities. Ya. Yang kedua adalah unsecured sources of short term loans. Kita tahu loans adalah pinjaman, ya. Unsecured sources ni adalah pinjaman yang tidak ada cagaran, ya. Dan yang ketiga adalah secured sources of short term loans, di mana secured sources dia secured disebabkan dia ada cagaran. Yang ketiga pula, student perlu tahu jenis-jenis keuangan jangka panjang, iaitu adalah hutang jangka panjang yang kebiasaannya syarikat isu berdasarkan kepada bonds. Yang keduanya adalah common stock dan yang ketiga adalah preferred stock. Ya. Okey, untuk pengenalan. Objektif kenapa perlu adanya pinjaman jangka panjang ataupun keuangan jangka pendek dan keuangan jangka panjang. Keuangan jangka panjang ni adalah supaya perniagaan boleh menguruskan perniagaan dia, ya. Macam mana dia nak dapatkan sumber keuangan untuk menguruskan perniagaan dia. Okey, itu adalah objektifnya. Okey, kita kena tahu juga apakah perbezaan di antara keuangan jangka pendek dan keuangan jangka panjang. Dia mudah aja. Keuangan jangka pendek ini adalah funds yang syarikat perlu bayar dalam masa tempoh setahun. Maksudnya daripada dia dapat loan itu dan dia perlu habiskan bayar pinjaman tersebut sekurang-kurangnya setahun. Ya? Bukan. Maksudnya paling lama dia kena bayar adalah setahun. Ya, manakala untuk sumber pembiayaan jangka panjang pula adalah sesuatu pembiayaan yang mana syarikat perlu membayar lebih daripada setahun. Biasanya dia jangka panjang. Okey, bagi bahagian ini kita akan cover dulu apakah dia sumber pembiayaan jangka pendek. Ya, 3 jenis sumber pembiayaan jangka pendek. Yang pertamanya adalah spontaneous liabilities. Apabila kita kata spontaneous, ya, spontan. Spontan ni ia berlaku dengan right away, maksudnya bukan perlu membuat permohonan ke apa. Cara macam mana spontaneous liabilities ni berlaku adalah melalui account payable dan account accruals. Kita tahu account payable ni adalah kalau kita beli inventory, ya, dengan supplier, kan. Okey, kita beli inventory, kadang-kadang kita tak bayar secara tunai, ya, kita hutang dulu. Jadi dia masuk account payable. Account payable tu adalah sumber kewangan jangka pendek. Ya, begitu juga dengan accruals. Accruals ni adalah account yang mana hutang yang syarikat tangguh dulu untuk bayar. Sebagai contoh, cukai ataupun gaji. Maksudnya gaji tu dia tak bayar, dia bila akhir bulan baru dia bayar, kan? Itu adalah account accruals. Ya. Jadi ini dua account ini, account payable dengan account accruals ni adalah spontaneous liabilities, di mana ini adalah sumber yang membantu syarikat untuk memberikan lebihan advantage untuk dia punya keuangan, untuk dia menjalankan operasi syarikat. Ya. Yang kedua adalah unsecured short term loan. Unsecured short term loan ini adalah pinjaman yang tidak mempunyai cagaran. Daripada mana dia dapat? Daripada pinjaman bank loans ataupun commercial paper. Okay, commercial paper ni adalah sesuatu yang syarikat isu supaya orang memberikan sumber dana kepada syarikat tersebut. Ya, kita akan tahu lebih lanjut nanti. Yang ketiganya pula adalah secured short term loan, di mana syarikat memberikan satu bentuk cagaran.
kepada pinjaman yang dia mohon. Melalui apa? Satu, account receivable, dan yang kedua adalah inventories. Macam mana syarikat membuat pinjaman melalui bank, tetapi dia meletakkan account receivable ataupun inventories dia sebagai dia punya cagaran. Maksudnya, dia membuat pinjaman, bank bagi duit kepada syarikat. Apabila customer bayar account receivable ni ataupun pembeli inventory ni dijual, duit tu akan masuk sebagai pembayaran kepada hutang yang dia buat tu tadi. Ya. Okay. So basically in this chapter, in this part of this chapter, ini je yang awak kena tahu. Ya, apa dia short term financing, apakah dia jenis-jenis short term financing tu tadi. Okey, selepas ni kita akan pergi lebih detail tentang satu persatu. Ya, spontaneous liabilities adalah sumber keuangan yang wujud daripada normal courses of business. Apabila perniagaan menjalankan perniagaan, dia sebenarnya secara automatically dia dah ada dah sumber keuangan itu melalui spontaneous liabilities ini. Yang saya katakan tadi, account payable dan juga accruals. Cara macam mana? Dengan cara syarikat membayar secara perlahan-lahan, ya, hutang tersebut. Tapi dengan syarat tidak merosakkan dia punya credit rating lah. Dia bayar lambat tetapi tidak terlalu lambat sehingga dia punya kita panggil credibility dia untuk membayar hutang tu rosak, ya. Okey, jadi ini account payable. Di mana account payable ni of course lah, sesuatu perniagaan tu dia nak berniaga, dia beli barang kan, dia beli stok dia dulu. Jadi ini adalah major source of unsecured short term financing for business. Ya, bila perniagaan membeli barang untuk inventory, they do not make immediate payment. Instead, they pay later using credit term. Ya, this appear in account payable. Okey, jadi biasanya apabila syarikat tu dia diberi credit terms oleh supplier, dia akan ada cash discount. Maksudnya kalau dia bayar cepat, dia akan dapat diskaun. Dia bayar lambat, dia tak dapat diskaun. Jadi dia ada dua cara macam mana dia nak buat dia. Pay the full amount of the invoice at the end of credit period. Maksudnya kalau sekata supplier bagi 40 hari hutang, ya, 40 hari hutang, dia akan bayar pada hari yang ke-40 lah. Okey, cara yang kedua adalah pay the invoice amount less the cash discount at the end of the cash discount period. Biasanya supplier dia akan kata hutang ini boleh dibayar dalam tempoh 40 hari. Tetapi kalau bayar dalam masa 10 hari, dia akan dapat diskaun 10% sebagai contoh. Ya, jadi untuk menjimatkan berbayaran, maksudnya mengurangkan hutang tersebut, syarikat boleh memilih untuk membayar dalam masa 10 hari dan menerima 10% diskaun. Ya, jadi 10% itu adalah sumber keuangan yang diberikan kepada syarikat itu tadi. Ya. Okey, yang kedua pula adalah spontaneous liability yang kedua adalah accruals. Ini adalah liability for services received for which payment has yet to be made. Ya, dia dapat dulu servis tersebut tetapi pembayaran itu dia belum buat lagi. Ya, the most common item accrued by a firm are wages and taxes lah. Jadi dalam tempoh dia nak bayar tu, ya, dia boleh gunakan duit tersebut untuk rolling perniagaan dia. Okey, jenis short term yang kedua adalah unsecured short term loans ataupun non-collateral. Non-collateral ni maksudnya tak ada cagaran. Ya. Dia pinjaman ni dia ada explicit interest rate. Maksudnya dia kena bayar interest rate tu. Dua jenis unsecured short term loan adalah bank loans. Maksudnya perniagaan pergi dekat bank buat pinjaman dan dia kena bayar interest, dan pinjaman ini adalah short term lah. Dia kena bayar dalam tempoh 1 tahun. Yang kedua pula adalah commercial paper. Ya, okay. Bank loan basically very simple. Ini adalah contoh commercial paper. Sorry.
Commercial paper is money market security issued by large corporations to obtain funds to meet short-term debt obligation. Okay, sebagai contoh, syarikat yang boleh issue commercial paper ni adalah syarikat yang besar, yang dia punya credit rating dia sangat baik. Ya, jadi dia issue commercial paper ni untuk dapatkan dana lah. Ya, okay. Dan yang terakhir sekali adalah secured short-term loans. Yang ini ada cagaran. Ya, dia ada specific asset pledge as collateral. Asset. Dia ada aset yang dia cagarkan. Okay. Apakah aset yang dicagarkan tu? Yang pertamanya adalah account receivable, yang keduanya adalah inventory. Okay. Depending on the liquidity of the collateral, the loan itself is normally between 30 and 100% of the book value of the collateral. Apa maksud dia book value of the collateral ni? Adalah apakah nilai yang ada dalam account receivable dan account inventory tersebut. Contohnya macam account receivable adalah hutang-hutang pembeli yang belum bayar lagi kan. Okey. Jadi berapakah nilai hutang tersebut? Dalam kita punya reporting lah, dalam kita punya balance sheet, itu dikatakan book value. Kita dah belajar dah perbezaan antara book value dengan market value kan. Market value adalah nilai pasaran, ya. Okey, begitu juga inventory. Berapakah nilai inventory yang tertulis di dalam account balance sheet syarikat tersebut? Jadi nilai pinjaman itu adalah antara 30 hingga 100%. Jadi contohnya, kalau account receivable dalam balance sheet syarikat tersebut adalah 10,000 lah katakan. Ya. Jadi kalau bank nak bagi 30%, maksudnya 30% daripada 10,000 tersebut ataupun 100% daripada account receivable tersebut. Ya. Jadi account receivable and inventory are the most desirable short-term collateral because they can be converted into cash easily. Ya, sebab bila bank nak bagi pinjaman, ya, bila ada collateral daripada account receivable dengan inventory ni, jadi bank pun tak risaulah nak bagi pinjaman sebab kod mana-mana pun bank akan terima duit daripada account receivable dan inventory ni. Ya. Okey, jadi ini account receivable and collateral. Yang ni awak boleh baca sendirilah, ya, boleh fahamkan sendiri seperti yang saya terangkan tadi. Ini adalah contoh account receivable purchase di mana syarikat boleh membuat pinjaman dengan CIMB Bank menggunakan account receivable dia sebagai collateral. Ya. Dan ini juga adalah inventory sebagai collateral. The most important characteristic of inventory as collateral, it is marketability. Maksudnya tak semualah bank akan menerima inventory sebagai collateral. Ya, dia akan tengok juga inventory itu jenis macam mana. Jenis yang boleh jual ke tak boleh jual, ataupun inventory itu cepat rosak ke. Kalau macam fresh produce macam vegetables, food, things like that, of course lah bank tak akan terima sebagai collateral, ya. Dia akan tengok juga jenis inventory tersebut. Okey, jadi ini adalah summary kepada short term financing, ya. Jadi itu saja untuk this part. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.